MAPIM kini dalam perjalanan misi bantuan kemanusiaan kepada mangsa pelarian Syria. Sukarelawan juga turut terdedah kepada serangan. Syria masih lagi dalam keadaan yang parah. From ash to fire, shadows calling. Ya, itu dia beku membunuh Syria dan akan membincangkan topik ini bersama dengan kita iaitu saya kenalkan Major Zul Hanis Zainul selaku Setiausaha Agung MAPIM. Assalamualaikum. Assalamualaikum Sophie, apa khabar? Sihat? Baik, sihat alhamdulillah. Terima kasih. Okey, dan juga ditemani oleh dua orang adik-beradik yang cukup comel dan cantik ini, masya-Allah, Nur Heliza Helmi dan juga Nur Hazwani Helmi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, dan kita nak terus kepada Major Zul. Mungkin Major Zul boleh kongsikan, difahamkan MAPIM adalah NGO yang mengadakan projek-projek di Syria dan dalam skala yang cukup besar untuk menyantuni pelarian di Syria. Dan apa antara projek-projek yang sekarang ini telah pun dijalankan daripada pihak MAPIM sendiri di Syria? Silakan. Terima kasih Ciba Rijlah, terima kasih Sophie kerana sudi menjemput MAPIM buat sekian kalinya. Ya. Pertama, ya benar, MAPIM adalah NGO yang antara gerak kerjanya adalah menyantuni mereka-mereka di Ardul Syam, bukan saja di Syria, di Palestin, di Lebanon dan beberapa kawasan di Middle East. Dan kita adalah Majlis Perundingan Pertubuhan Islam Malaysia yang mana kita melihat dari pelbagai aspek bantuan yang boleh kita salurkan. Rata-rata di kalangan NGO kita menumpukan kepada makanan, tapi kami melihat bahawa isu yang sedang berlaku di Syria ini adalah satu isu besar yang mana ia melibatkan satu pembangunan semula negara. Jadi antara gerak kerja yang sekarang ini yang sedang kita usahakan adalah membangunkan sebuah bandar. Yang bandar ini lengkaplah. Bandar maksudnya dengan perumahannya, dengan pemberian makanannya, dengan bantuan keperluan asasnya, selimut dan sebagainya. Begitu juga kita juga tidak ketinggalan untuk membangunkan Syria ini dalam aspek pendidikan. Jadi antara usaha kita adalah membina sekolah di Syria yang telah pun siap sebenarnya. Telah pun siap. Dua sekolah yang terbaru yang kita bina daripada hampir 40 sekolah di seluruh dunia yang baru siap di dua kawasan iaitu di Azaz dan juga di Idlib yang kita bakar rasmikan kalau diizinkan kita ke sana. Dan kita juga ada kilang roti kita. Kilang roti kita ini setiap hari membekalkan roti untuk 60,000 keping. Roti setiap hari dan juga ada dapur masakan panas yang memasak untuk 15,000 keluarga setiap hari. Masya Allah. Itu yang kita buat dan ada putihnya bersama dengan Heliza dan Azwani juga menjadi saksi. Mereka melihat bagaimana kilang roti kita berfungsi ini. Di samping yang saya beritahu tadi adalah pembinaan bandar. Rumah yang kita bina lebih kurang macam Bangsa Puri ini. Dia berfasa. Kita dalam fasa pertama ini 100 unit rumah yang telah pun siap dan bakal kita 100 unit. Tapi tak banyak Sophie kalau nak dibandingkan dengan pelarian yang ada di sana hampir 4 juta. Jadi inilah antara yang kita telah salurkan dan kita juga satu lagi aspek yang kita tak ketinggalan adalah kesihatan. Yang mana MAPIM sendiri telah menghantar hampir 10 unit ambulan untuk bergerak dan ada dalam misi yang lepas kita rasmikan hospital kita sendiri iaitu hospital yang ada gabungannya dengan maternity iaitu bagi untuk kelahiran kerana di sana jumlah kelahiran sangat tinggi. Jadi inilah antara gerak kerja yang telah pun kita usahakan
dan kita komited untuk terus memberi bantuan ini insya-Allah selagi mana ada daya dan upaya kita dan juga selagi mana rakyat Malaysia menyokong untuk kita terus menyalur insya-Allah. InsyaAllah. Okey. Dan Heliza dan juga Hazwani. Okey, Heliza dulu. Okey, Heliza memang kalau kita tengok daripada dulu memang dekat sangat isu Syria ni dengan Heliza kan, macam pergi sanggup merendahkan diri pergi ke sana dan bukan semua orang mampu melakukan tu. Apa yang menyebabkan Heliza terpaut hati untuk bersama dengan misi kemanusiaan untuk membantu ataupun bersama dengan MAPIM membantu mereka di sana? InsyaAllah. Boleh kongsi pengalaman sikit? Pengalaman ni mungkin 8 hari tapi kita ada 8 minit saja. dah kurang. Kurang sebenarnya. Saya teringat hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam katakan, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang memberi manfaat kepada orang lain. Dan ada satu lagi hadis menyebut la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu nafsihi. Tidak sempurna iman seseorang itu kalau kita tak mengasihi saudara kita seperti mana kita kasih pada diri kita sendiri. Kita kat sini masya-Allah, alhamdulillah lah pendek kata walaupun dalam keadaan Covid, tetapi keadaan mereka ni tahapnya pada tahun 2015 dengan izin, keadaan mereka ni saya pun tak sangka tau. Dalam kehidupan kita zaman sekarang ada yang terpaksa makan kotak, ada yang terpaksa makan anjing, ada yang terpaksa makan rumput untuk survive. Jadi dalam keadaan seperti itu saya rasa macam ini bukan cerita yang zaman-zaman dahulu. Ini adalah cerita zaman kita sekarang yang takkan kita nak melihat dan seperti itu saja kita nak biarkan. Jadi kita tu saya rasa macam kita tak boleh jadi. Isu peduli ummah ini perlu digalas oleh semua orang dan mungkin Allah rezekikan kami untuk pergi ke sana untuk menjadi orang kata so-called mata-mata dan juga apa yang kita boleh cakap kita share kepada rakyat Malaysia. Dan juga rakyat Malaysia saya nak ucapkan terima kasih jazakumullahu khair kerana tanpa anda semua yang menjadi asbab mungkin kita tak dapat membantu mereka sebanyak yang apa yang kita boleh bantu, tetapi of course lah mereka yang menjadi pelarian ini memang terlalu tinggi dan untuk kita bagi bantuan ini juga sebenarnya memang kena berterusan tentang isu peduli ummah ini. Jadi jangan lupa untuk memberi bantuan ke www.rayuansyria.com. Okey, dan Hazwani sikit mungkin boleh kongsikan pengalaman? Secara ringkas lah, macam kalau tak nanti dia akan ambil masa. Ya, betul. Masya-Allah. Antara yang menjadi pencetusnya mula-mula tak tahu pun isu Syria. Okey. Tapi tercetusnya disebabkan kakak sendiri pergi dan kita mendengar kisah-kisah macam ya Allah, ini merupakan satu tanggungjawab yang sangat-sangat besar dan apabila pergi ke sana kita melihat diorang ini ada elemen syukur yang sangat-sangat tinggi. Saya teringat ada satu kisah masa tu ada seorang anak kecil Syria yang comel sangat-sangat. Dia macam pink-pink besar-besar. Lepas tu kami bagi masa tu tilam dengan bukan tilam, selimut. Kami bagi selimut, dia punya happy tu thank you Malizi. Kita orang macam ya Allah, macam padahal kita bagi selimut je. Tapi dia punya happy tu seumpama dia dapat macam wang RM1,000,000 macam tu dia punya happy. So sebab tu ni nak pergi sana lagi adalah sebenarnya dia macam satu penyucian jiwa. Kadang-kadang kita bila selalu bekerja, belajar dan sebagainya, hati tu jadi kering kontang. So kita kena memperingatkan balik diri kita ni sebab kan dalam surah Ibrahim Allah menyebut la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Maksud dia jika kita bersyukur Allah akan tambah nikmat. Dan dalam Quran banyak Allah sebut qalilan ma tashkurun, sangatlah sedikit orang bersyukur. So mudah-mudahan bila kita pergi ke sana bukan saja memperingatkan diri kita tapi semualah mudah-mudahan kita selalu bersyukur dan sebenarnya ini tanggungjawab kita lah untuk membantu mereka. Macam adik-beradik sendiri kan bila kita tengok adik-beradik susah macam takkan nak biar kan? Betul. Inilah adik yang tadi tu yang peluk selimut tu yang comel-comel tu. Ya Allah, tak tahu lah nak cakap. Sebabnya rasa memang kan, sebab kan. dan dalam keadaan sejuk yang boleh cecah negatif kita pakai berlapis-lapis 5 lapisan. itu pun masih rasa sejuk. Masih rasa sejuk kan. Bagaimana pula anak kecil macam tu kan. Masya-Allah. Okey, dan Meja tu mungkin boleh bagi tahu kepada para penonton semua bagaimana untuk cara mereka menyumbangkan ataupun memberi sikit bantuan untuk membantu mereka di Syria. Silakan. Ya, Cik Sufi, tadi di mana yang Heliza dan Hazwani bagi tahu mereka menjadi saksi mata tentang apa yang berlaku. Dan Syria ini sudah pasti mereka ini mengalami kesan peperangan, kemusnahan yang teruk. Mereka juga terkesan dengan perubahan cuaca yang bakal mereka hadapi, suhu. Kita pernah berada ketika suhu minus 16, makanan tidak mencukupi, ditambah pula dengan COVID-19. Jadi ini antara yang sangat-sangat kita untuk kita terus membantu. Jadi bagi mereka di luar sana ada dua cara. Pertama, boleh terus pergi ke kita punya website kita dengan melayari www.rayuansyria.com. Itu paling mudah. Ataupun terus ke kita punya akaun bank, Maybank, iaitu di nombor akaun 5628 3463 6987 seperti yang tertera. Tertera di kaca TV. Jadi kita menyerulah
Tuna Ija bagi tahu, jom ayuh saudara kita bantu kita juga terkesan dengan COVID, namun mereka sangat memerlukan. Sangat memerlukan bantuan kita, insya-Allah. Okey, terima kasih saya ucapkan kepada tiga-tiga ahli panel saya. Terima kasih banyak Zuani, Eliza dan juga Meja Zul. Terima kasih banyak sudi datang berkongsi hari ini. Okey, dan para penonton semua, kita pun nak berhenti berehat seketika, kembali lagi selepas ini dalam Assalamualaikum.